Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, perempuan, bapa-bapa, ibu-ibu, apa khabar semua? Alhamdulillah kita masih lagi dapat bersiaran. Maknanya kita masih lagi diberikan Allah peluang untuk sama-sama belajar, sama-sama kita meneruskan usaha untuk memperbaiki diri kita, untuk kita sama-sama dapat meneruskan usaha-usaha yang dapat menghimpunkan, mengumpulkan pahala-pahala, mengumpulkan kebaikan-kebaikan yang akan menjadi bekalan kepada kita, ya tuan-tuan dan puan-puan, untuk kehidupan kita yang akan kekal di akhirat. Jadi saya Masa Bayu, sekali lagi sebagaimana biasa saya akan meneruskan siri Al-Quran dan akhir zaman untuk topik yang keempat. Semalam kita telah pun menyelesaikan satu sesi perbincangan yang berkait tentang hukum Al-Quran. Sebelum itu kita dah ada tentang adab Al-Quran. Saya mulakan kemarin dengan falsafah, dasar Al-Quran. Jadi hari ini saya akan sambung lagi tuan-tuan dan puan-puan untuk kita memurnikan diri kita dengan Al-Quran, memurnikan perjalanan hidup kita dengan Al-Quran, kerana sesungguhnya kita sentiasa sahaja berada dalam keadaan yang serba-serbi lemah, dalam keadaan yang sentiasa memerlukan pertolongan daripada Allah. Maka pertolongan daripada Allah dah sampai, dah ada pada kita, dah ada pada tangan saya tuan-tuan dan puan-puan, tinggal kita nak guna atau tidak gunakan sahaja. Jadi hari ini topiknya adalah tentang kegunaan Al-Quran. Jadi kalau kita dah tahu hukumnya, kita dah tahu adabnya, maka apakah kegunaan Al-Quran sebenar-benarnya? Jadi bila Allah turunkan, Allah berikan Al-Quran kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, maka kita akan memiliki suatu sumber ataupun suatu formula cahaya yang akan menerangi segala-gala kegelapan yang kita alami dalam hidup. Telah saya katakan semalam tentang universalnya Al-Quran, tentang wajibnya Al-Quran, mutlaknya Al-Quran, itu tunggal dan sempurnanya Al-Quran. Jadi bila kita dah tahu kesemua itu, hukum-hukum yang telah saya jelaskan, ada 5 hukum, maka kita kena mula meletakkan proses pelaksanaan dia. Jadi pelaksanaan itu dalam bagaimana, bidang yang bagaimana yang akan kita dapat lakukan. Kerana selalu kita fahami bila kita mengetahui sesuatu perkara, jarang kita akan laksanakan kerana kita anggap itu sebagai satu pengetahuan. Sedangkan hakikat ilmu adalah satu pelaksanaan. Maka sama juga semalam kita dah tahu, hari ini kita nak laksanakan apa yang telah kita tahu. Maka di situ ada 4 bidang ataupun 4 perkara yang harus kita fahami apabila kita berbalik kepada Al-Quran, yang akan kita laksanakan dalam hidup kita, yang akan kita laksanakan di dalam perjalanan kita daripada hidup sampailah kita mati, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana belajar tidak akan pernah berhenti. Jadi saya sebelum itu saya ingin menyentuh sedikit tentang persoalan Al-Quran dan juga persoalan-persoalan yang selalu berlegar di kalangan kita. Sebelum saya masuk kepada topik yang hari ini, iaitu tentang betapa mudahnya kita hari ini menjadi manusia yang sentiasa berkata-kata, yang sentiasa menyatakan kita bersetuju, yang kita kata kita beriman, tetapi dari segi aspek untuk kita melaksanakan apa yang kita persetujui ataupun kita imani itu yang agak dangkal ataupun agak sukar untuk kita realisasikan. Bukan kerana kita tidak mahu melaksanakan, tetapi kadang-kadang kita dah jadikan sebagai suatu perkara yang hanya mengkhusus kepada bidang tertentu sahaja ataupun mengkhusus kepada keadaan tertentu sahaja. Maka disimpanlah, pengetahuan itu disimpan kerana tak perlu, kerana tak ada keperluan pada saat-saat tertentu. Maka itu yang berlaku dalam hidup kita. Berbalik kepada Al-Quran yang telah saya nyatakan semalam, ia wajib, ia universal.
Maka inilah yang menjadi suatu pendekatan yang ingin saya sampaikan kepada tuan-tuan dan perempuan. Bila sebut Al-Quran saja, bila kita berbicara tentang Al-Quran, maka dia cerminan bagi kita. Dia bukan hanya untuk satu perkara, tapi semua perkara. Maka ini yang agak sukar untuk kita fahami pada peringkat awal jika kita tidak dapat kefahaman. Kerana selalunya bila kita buat sesuatu, kita ada majlis-majlis tertentu, majlis-majlis kerajaan, contohnya dalam majlis kenduri kendara, ya, ataupun ada majlis berzikir, berzanji, ataupun majlis-majlis tahlil, baru kita akan pegang Al-Quran, baru kita akan baca Quran. Tapi bila balik kepada perkara-perkara yang lain, Al-Quran tidak ada di samping kita, tidak ada di sisi kita. Maka itu yang saya maksudkan, mudah untuk kita menyatakan sesuatu, tetapi untuk kita melaksanakan dalam semua bidang, dalam semua keadaan, itu yang menimbulkan kekeliruan kepada masing-masing. Saya tak pastilah daripada mana situasi itu dan siapa yang telah menggalakkan perkara begitu. Tetapi apa yang saya pasti, ia adalah sesuatu yang telah pun dijadikan sebagai satu budaya oleh masyarakat hari ini, dengan mengasingkan Al-Quran kepada perkara-perkara yang lain. Maksudnya di sini ada acara yang bawa Al-Quran, ada acara yang tak perlukan Al-Quran. Ada perkara yang rujuk pada Al-Quran, ada perkara yang tak rujuk kepada Al-Quran. Maka ini yang menjadi sebagai satu penyakit di dalam masyarakat. Kerana dia ambil setengah-setengah, ambil suku, ada ambil sebahagian. Tetapi apabila perkara yang lain tidak ada langsung dikatakan kaitan dengan Al-Quran. Contohnya apabila kita bercerita tentang sains, sains itu tidak ada kaitan dengan Al-Quran. Bila kita katakan tentang teknologi, kita sebut teknologi, tetapi kita masih menggunakan teknologi yang tidak ada hubungan langsung dengan Al-Quran. Pembangunan ilmu sains, contohnya teknologi, telah pun didominasikan oleh sains-sains barat. Maka apabila kita melihat dari segi aspek itu, kita akan mula mempertikaikan keupayaan ataupun kapasiti Al-Quran secara langsung dan secara tidak langsung. Kerana saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan perempuan dalam beberapa siri ceramah ataupun siri seminar yang saya hadiri, banyak kali pembentangan teknologi dan pembentangan sains akan diterjemahkan dengan bahasa yang sangat jelas menolak kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, tentang menceritakan kehebatan seseorang, Albert Einstein ke contohnya, sebagai individu yang sangat genius, sangat hebat di dalam mengkaji tentang fenomena angkasa, fenomena yang berkait tentang alam semesta, Stephen Hawking dan sebagainya. Jadi bila dilihat dari segi fundamental ataupun dasar yang telah mereka pegang, sangat jelas ia tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita belajar sains, kita belajar teknologi atas dasar apa? Apa tujuannya? Itu tujuan untuk kita bersaing, berada dalam lingkungan yang sama dengan mereka-mereka yang dikatakan maju, dikatakan moden. Maka sebab itulah tuan-tuan dan perempuan, saya terpanggil dan saya sentiasa melihat situasi sebegini, perlu adanya satu pendekatan, perlu ada satu penjelasan yang khusus, supaya jangan lagi kita tersilap tafsir, tersilap melihat posisi Al-Quran. Kerana itu dalam seminar-seminar tertentu, saya sentiasa memposisikan diri saya kepada sains yang berteraskan kepada Al-Quran, sains yang sentiasa memberikan jawapan secara saintifik, secara jelas, ada faktanya bahawa Al-Quran itu adalah sumber kepada semua perkara. Jadi saya pernah ditanya dalam satu conference, dalam satu persidangan, kerana saya telah membentangkan tentang alam mitologi. Jadi mereka yang hadir pada saat itu telah bertanya langsung dengan saya. Dia katakan, apa sebenarnya yang saya maksudkan dengan alam mitologi? Lalu saya katakan alam mitologi adalah sains Islam. Ia adalah sains Islam. Kerana hari ini saya katakan bahawa kita tidak memiliki sains Islam, kita hanya memiliki sains Barat. Lalu ada yang bangun dan telah mula mempertikaikan pernyataan saya, kerana dia beritahu ramai dah saintis-saintis Islam yang ada di dunia pada hari ini.
Kita dah ada universiti Islam, kita dah ada universiti yang berteraskan kepada sains, universiti sains Islam contohnya. Di Malaysia pun ada universiti sains Islam. Kita ada di Saudi juga ada begitu, di Turki juga ada, dan banyak tempat yang telah pun memposisikan ataupun menyatakan bahawa mereka adalah sains yang berteraskan kepada Al-Quran, sains Islam. Jadi saya biarkan mereka bercakap terlebih dahulu, kemudian saya membalas jawapan itu dengan memberikan satu pernyataan kepada mereka. Saya jelaskan bahawa fundamental ataupun dasar kajian-kajian ataupun universiti tersebut secara falsafahnya, secara prinsipnya masih lagi berlandaskan kepada sains barat. Kerana hakikatnya mereka masih lagi berpegang kepada teori-teori dan sistem-sistem formula-formula yang berteraskan kepada ilmuwan barat. Jadi apa yang jelas saya terangkan kepada mereka bukan atas faktor mengatakan itu adalah Universiti Sains Islam, tetapi itu adalah universiti yang mana adanya saintis Islam. Faham ya tuan-tuan dan puan-puan? Saintis Islam dengan sains Islam berbeza. Apabila kita bertauhidkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berpegang kepada tauhid ataupun berpegang kepada keimanan kita kepada Allah, maka kita telah pun bersyahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita kata kita dah jelas. Kita bersolat, kita keluarkan zakat, berpuasa, kita mengerjakan haji. Tapi kita masih belajar lagi sains daripada barat. Maka itu yang saya masukkan, dia adalah saintis yang beragama Islam, saintis Islam, bukan sains Islam. Maka ini yang menjadi satu fenomena di dalam sistem pendidikan hari ini. Sains Islam itu mana satu? Maka itu yang saya maksudkan, meletakkan Al-Quran di akhir zaman ini bukan semudah perkataan. Bukan kita hanya letak dengan label, oh ini adalah Universiti Sains Islam. Kerana saya dah bertemu tuan-tuan dan puan dengan Vice Chancellor mereka, dengan dekan, dengan mereka di dalam bidang-bidang tersebut, universiti tersebut. Bila saya pertanyakan soalan-soalan begitu, tunjukkan saya di manakah pernyataan sains Islam itu wujud di dalam silibus yang mereka ajar. Kerana silibus yang mereka ajar kepada pelajar-pelajar masih lagi silibus yang diambil daripada kerjasama universiti-universiti barat, universiti-universiti luar negeri yang tidak ada terasnya kepada Islam. Jadi inilah yang saya masukkan tuan-tuan dan puan-puan, kenapa pentingnya kita untuk memahami dan menjelaskan diri kita dengan satu suasana yang realiti. Di manakah sains Islam? Di manakah saintis Islam yang berteraskan kepada Al-Quran? Di manakah mereka-mereka yang memperjuangkan Islam tetapi masih menggunakan teknologi-teknologi dan juga membangunkan teori-teori yang berdasarkan kepada teori-teori daripada pembangun-pembangun ilmuwan-ilmuwan barat? Tidak ada suatu persoalan saya untuk mengatakan ia salah atau benar, tetapi saya ingin menyatakan posisi. Kerana persoalannya di mana posisi sains Islam. Maka hari ini saya ingin memperjelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan, ini yang ingin saya susun supaya ia menjadi sebagai satu sumber yang mudah untuk dihadam oleh semua pihak, semua peringkat. Itu yang saya telah jelaskan. Al-Quran itu apa hukum dia, apa adab dia, dan hari ini saya nak jelaskan bidang dia. Kenapa? Kerana inilah yang perlu kita fahami, supaya jangan lagi kita terpedaya dengan label-label Islam, label-label tertentu di dalam perkara-perkara yang sebenarnya bersubahat dengan pihak-pihak yang telah pun memperelokkan, mempercantikkan dan dilabelkan dengan pakaian, tunjukkannya Islam, sains Islam, tetapi hakikatnya itu hanyalah berpakaian. Bercerita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, tetapi bila mula dengan Bismillahirrahmanirrahim, di dalamnya tidak ada kena-mengena dengan Bismillahirrahmanirrahim. Teknologi sains yang menolak kewujudan Allah. Kerana saya tidak dapat lagi jawapan daripada mana-mana pihak yang dapat merungkai dengan jelas jika benar-benar mereka itu berpaksikan kepada sains Islam, yang berpaksikan kepada Al-Quran. Okey, contohnya tuan-tuan dan puan-puan, tanyalah dengan sesiapa yang tuan-tuan dan puan kenal, saintis-saintis mana-mana yang tuan-tuan dan puan kenal, saintis Islam yang hebat-hebat. Minta mereka buktikan secara saintifik
ya, secara nyata, saintifik yang rasmi, yang ada hitungan, ada matematiknya, dan dapat membuktikan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sains yang dapat membuktikan secara saintifik dan nyata yang jelas tentang wujudnya kiamat, wujudnya syurga neraka, wujudnya malaikat. Tanya mereka, minta mereka berikan jawapan dengan teknikalnya, dengan saintifiknya, berdasarkan sains yang mereka pelajari. Bukan kerana mereka tu orang Islam, tapi sains, kerana dua berbeza ni. Mereka beragama Islam, tapi mereka berteras kepada sains yang tidak ada kena-mengena dengan Islam, tidak ada kena-mengena dengan Al-Quran. Maka tanya dengan mereka, profesor ke, saintis mana-mana ke, minta mereka berikan hitungan, berikan kita satu jawapan secara matematikalnya, secara saintifiknya, persoalan yang saya telah utarakan tadi. Ini yang saya tanya, ini yang saya lakukan di dalam seminar-seminar tertentu. Ada seorang tu mengatakan dia adalah saintis Islam yang hebat. Jadi saya tanya dengan beliau, Tuan, boleh tak buktikan Allah itu wujud dengan saintifik? Boleh tak buktikan dengan saintifik wujudnya kiamat? Berikan hitungan itu, matematiknya. Ngerap pada muka tuan-tuan dan puan, dia kata setakat ni tak dapatlah jawapan lagi. Memang tak ada. Kalau tidak ada, maka itu tidak kena mengena dengan Al-Quran. Kerana Al-Quran jelas dan keimanan kita jelas, Allah itu wujud, kiamat itu wujud, syurga neraka itu ada. Maka di mana posisi kita sebenarnya di situ? Maka inilah hari ini tuan-tuan dan puan, perjalanan Masa Bayu ini adalah untuk menjelaskan posisi realiti, menolak fantasi-fantasi. Keilmuan-keilmuan di dalam sains juga telah pun difantasikan dengan cerita-cerita yang sebenarnya menjauhkan kita daripada realiti. Itu yang saya katakan sihir-sihir akhir zaman, menyebabkan kita terpegun. Tetapi sebenarnya terpegun itu adalah saat untuk dia memesongkan keimanan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya telah pun melakukan suatu usaha untuk membangunkan pusat ilmu. Saya akan membangunkan universiti insya-Allah yang berteraskan 100% alam teologi, iaitu alam teologi adalah sains Islam. Maka tidak akan ada suatu penafian kepada realiti Allah itu wujud dengan secara saintifik. Maka adakah Masa Bayu telah pun mendapat jawapan secara saintifik tentang kewujudan Allah secara teknikal, secara matematikalnya? Benar, dah wujud. Telah wujud, telah ada. Dari situ kita dapat jawapannya adalah Al-Quran. Dalam Al-Quran dah ada semua tuan-tuan dan puan, cara nak mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal malaikat, mengenal sahabat-sahabat kita, mengenal diri kita, mengenal keluarga, semua ada dalam Al-Quran. Maka itu saya buka dengan mukadimah ini kerana untuk menjelaskan kepada tuan-tuan dan puan yang masih lagi ragu-ragu, yang masih lagi teragak-agak untuk memegang Al-Quran. Inilah realitinya, bahawa Al-Quran adalah untuk semua perkara. Kerana saya telah dapat membuktikan keadaan tersebut dari aspek saintifik, maka tidak ada siapa lagi yang boleh menafikan. Jadi untuk hari ini ada 4 perkara, 4 bidang, 4 disiplin yang akan kita perlukan Al-Quran secara langsung, sama ada dalam apa juga situasi. Perkara yang pertama, Al-Quran adalah sumber kepada bidang ilmu. Apa juga ilmu? Apa juga perjalanan? Bila sebut ilmu itu perjalanan pengetahuan. Apa juga disiplin? Apa juga situasi ilmu yang ingin kita lakukan, ingin kita pelajari, ingin kita kembangkan? Maka Al-Quran adalah sumbernya. Wajib, sempurna, mutlak, tunggal. Tak ada yang lain. Maka apa juga bidang angkasa, dalam bidang teknologi berkaitan tentang komputer, teknologi perubatan, teknologi pesawat, teknologi pertanian, perikanan,
ekonomi, sosial, kehidupan dan apa sekalipun bidang ilmu, sumbernya adalah Al-Quran. Maka kita kena gunakan Al-Quran. Maka apa juga perkara disiplin ilmu, kembalinya kepada Al-Quran. Apa juga. Maka cuba tuan-tuan dan puan-puan perhatikan hari ini, berapa banyak silibus-silibus yang telah kita pelajari daripada sekolah rendah, masuk sekolah menengah, masuk universiti, kita bekerja sampai hari ini. Cuba beritahu pada saya secara jujurnya, berapa banyak subjek yang kita belajar di dunia pada hari ini yang menghubungkan kita dengan Al-Quran? Berapa banyak tuan-tuan dan puan-puan? Jadi bila kita belajar pula, kita akan belajar matematik, kita akan belajar geografi dan macam-macam. Tidak ada pembelajaran yang mana setiap daripada subjek-subjek itu ataupun silibus yang kita pelajari yang ada hubung kait dengan Al-Quran. Dibezakan. Lalu tuan-puan adalah sekolah-sekolah agama, sekolah-sekolah madrasah-madrasah, tahfiz dan sebagainya, mereka menggunakan Al-Quran. Betulkah mereka menggunakan Al-Quran? Cuba tuan-tuan dan puan-puan tengok berapa banyak silibus yang menggunakan kitab selain daripada Al-Quran. Sebab saya bercakap ni, sebab saya dah lalui, sebab saya dah buat kajian. Kalau tidak, saya tak bercakap tuan-tuan dan puan-puan. Saya bercakap ni selalu saya dah mulakan dengan kajian saya. Kalau tidak, saya tak berani bercakap. Saya tidak akan membuat reka-reka, cerita-cerita yang tidak ada faktanya. Maka cuba lihat. Itu bagi mereka yang sekolah agama sendiri pun kita akan dapat lihat lebih banyak merujuk kepada kitab-kitab yang lain yang tidak ada tapisan dengan Al-Quran. Kalau ada Quran tu cuma mengaji saja. Baca Quran, betulkan tajwidnya, ya, betulkan dari segi sebutannya, itu sahaja. Tapi pelaksanaannya bagaimana? Menggunakan Al-Quran tu bagaimana? Macam mana kita nak praktiskan Al-Quran dalam hidup kita? Nak makan guna Al-Quran, nak minum guna Al-Quran, nak bekerja gunakan Al-Quran. Bagaimana yang itu? Kerana itu praktikalnya. Practicality di dalam kehidupan. Tuan-tuan dan puan-puan, mungkin ini kejutan-kejutan yang akan dialami setiap hari apabila masa Bayu bercakap. Tetapi kejutan yang membangunkan kita kepada realiti, bukan kejutan-kejutan yang nak menolak kita ke dalam jurang-jurang yang membinasakan, tetapi menolak kita, menolak membangunkan daripada lena yang panjang. Maka hari ini kita nilai balik. Itu yang saya katakan, kalau dah masuk sekolah menengah, dah masuk sekolah kata science stream, aliran sains, langsung tak ada lah. Masuk universiti, dia pecah-pecahkan lagi, yang belajar IT, yang belajar engineering. Semua itu dah tidak ada isu lagi lah dengan Al-Quran. Bukan maksud saya tu dengan setiap kali tu kita akan lihat macam belajar agama hari ini. Bukan begitu. Tetapi teras kepada disiplin-disiplin ataupun ilmu-ilmu yang telah mereka pelajari, yang telah kita pelajari seumur hidup kita daripada kecil. Tidak ada langsung hubungan dan diteraskan dengan Al-Quran. Maka itu yang saya maksudkan. Maka apa yang penting untuk kita perjelaskan, menyusun semula di akhir zaman ini dalam aspek Al-Quran, bidang ilmu, semua bidang ilmu wajib kita teraskan kembali kepada Al-Quran. Barulah kita boleh nak bercerita tentang nak merubah dunia, tuan-tuan dan puan-puan. Barulah kita boleh bercerita tentang cerita-cerita konspirasi manusia-manusia yang durjana. Kenapa? Kerana kita dah ada toolsnya, kita dah ada wadahnya, kita dah ada alatnya, dah ada teknologi yang kita bangunkan berteraskan daripada Al-Quran. Barulah kita nak bercerita. Kerana hari ini masih lagi kita memegang semua peralatan teknologi yang dibangunkan oleh ilmuwan-ilmuwan yang tidak berteraskan kepada Allah, berteraskan kepada Al-Quran. Lalu kita katakan mereka ni bangunkan teknologi yang telah menyebabkan masalah dari segi biological weapon, senjata biologi. Kita bercerita tentang berlakunya sekarang situasi
yang menggunakan sistem cuaca. Sistem cuaca telah diubah-ubah, yang dikatakan chemtrail, yang telah menabur kimia-kimia di atas langit. Macam-macam kita dengar kisah tersebut. Dan saya dah nyatakan semalam, perkara itu benar berlaku, benar telah terjadi. Namun apa yang boleh kita buat, apa yang boleh kita lakukan untuk menghalang perkara tersebut daripada terus menghimpit kehidupan kita. Maka ini datangnya persoalan Al-Quran di akhir zaman. Kerana ilmu yang kita pelajari hari ini, tuan-tuan dan puan-puan yang menghadap saya di depan YouTube, tetap masih menggunakan fundamental dan menggunakan teori-teori, dasar-dasar daripada silibus keilmuan yang dibangunkan oleh ilmuwan-ilmuwan yang tidak berteraskan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan hanya berkokok-kokok macam ayam yang berkokok, tetapi takat tu sajalah. Cukup masa kena sembelih, raya dah dekat. Maka apakah langkah-langkah yang perlu kita lakukan? Maka inilah yang saya teraskan daripada awal, daripada sebelum ni. Kita kena praktikal. Kita kena kembalikan diri kita kepada realiti. Terima hakikat. Masanya untuk kita kembali bawa diri kita kepada Al-Quran. Dalam semua bidang ilmu, dalam semua situasi ilmu, nak tak nak tuan-tuan dan puan-puan, kena lakukan. Saya dah berulang-ulang kali menjemput, saya dah berulang kali mengajak, tapi setakat ni belum nampak lagi pula majoriti yang menyahut cabaran saya, menyahut ajakan saya. Pak Masa Bayu kata, jom kita jalan sama-sama, ayuh kita jalan sama-sama. Macam mana jika kita himpunkan semua yang ada hari ini? Ada berbilion manusia Islam. Apa kata kalau kita duduk berbincang, kita bangunkan wadah baru. Berulang-ulang kali Masa Bayu mengajak, tuan-tuan dan puan-puan, ni Masa Bayu nak beritahu, tak sampai 0.1% yang membalas ajakan saya. Tidak adalah 1-2 orang yang benar-benar bercerita nak jadi pembantu Imam Mahdi katanya. Saya pun nak jadi pembantu Imam Mahdi. Tetapi apakah usaha yang saya nak buat? Saya nak jalan. Jadi adakah kita nak duduk diam saja sekadar bercerita? Hebatnya kita bercerita, merungkai dengan kisah-kisah yang katanya konspirasi. Ramai yang bercerita tentang, dia tahu, dia ni bercerita tentang akhir zaman. Dia ni seorang ilmuwan yang bercerita, dia semua cerita tentang akhir zaman dia tahu. Kalau dah tahu cerita akhir zaman, dah tahu semua, persoalan yang keduanya, apa langkah nak dibuat? Ini persoalan saya, ini yang saya ajak, ayo sama-sama kita bergerak. Masa Bayu tunggu ni. Sayang, 1000 kali sayang. Sautan daripada Masa Bayu terus melayang. Tak ada yang hadir, tak ada yang pendam. Yang hanyalah ketawa terbahak-bahak mengatakan, engkau patut diam. Siapa Masa Bayu? Tapi kita bercerita, orang Yahudi jahat lah, kita katakan bangsa lain menindas kita lah. Tapi apabila Masa Bayu mengajak untuk sama-sama berjalan, banyak pula alasan dia, banyak pula dia punya komen-komen dia. Kalau dalam komen-komen yang diberikan tu, bukan main lagi komen-komen dia. Hebat. Saya bercerita sikit tentang sesuatu perkara, dia punya komen tu melebihi gunung apa yang saya sembang, apa yang saya beritahu. Tetapi apakah pelaksanaan ke depan? Rokok pun susah kita nak tinggalkan, tetapi kita nak bercerita, nak memperjuangkan Islam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini Masa Bayu membuat teguran sedikit kepada mereka-mereka yang banyak bercakap, kepada guru-guru di sana di luar tu yang suka bercakap, duduk dalam majlis bercerita tentang kisah-kisah akhir zaman. Sampai bila nak kembangkan punggung tu? Sampai bila nak duduk sampai kebas punggung tu, bercerita saja tentang akhir zaman? Bangunlah, jalanlah. Apa lagi yang nak tunggu-tunggu? Nak bercerita saja? Memang saya dah nyatakan, Masa Bayu dah nyatakan, betul, bangsa-bangsa yang dikatakan jahat tu memang jahat. Bangsa-bangsa dikatakan merosakkan muka bumi, memang merosakkan muka bumi. Tak payah sembang-sembang lagi dah. Itu dah memang janji iblis. Maka sekarang ni, tanggungjawab kita macam mana? Boleh tak kita stop, berhenti?
daripada bercerita tentang kisah-kisah akhir zaman. Lalu kita bercerita pula hari ni, macam mana kita ambil Al-Quran, macam mana kita nak kaji Al-Quran supaya kita dapat bangunkan teknologi, bangunkan sistem, bangunkan sesuatu yang akan menyebabkan kita bangun dan bangkit sebagai bangsa yang hebat di atas muka bumi. Kerana itu pasti tuan-tuan dan puan-puan, pegang kepada Al-Quran, bidang ilmu yang saya katakan tadi, semua bidang ilmu kita akan kuasai. Ini Masa Bayu dah ajar dah ni. Bila saya mengajak, bukan saya mengajak kosong. Bila saya mengajak, saya dah sediakan. Saya dah sediakan formula dalam Al-Quran ini untuk tuan-tuan dan puan-puan ambil. Saya dah sediakan di dalam Al-Quran ini apa juga 1100 macam formula yang tuan-tuan dan puan-puan nak lakukan di dalam kehidupan kita zaman ni, saat ini. Masa Bayu dah sediakan. Datanglah pada Masa Bayu, kita sembang. Ya, kita buat. Jangan sembang-sembang kosong. Kalau dalam grup tu bukan main lagi bercerita, ya. Tapi bila ajak untuk buat satu yang serius, satu yang jelas, senyap, sunyi, semua nak tahu saja. Tapi bila ajak kepada praktikal, senyap. Tu yang kadang-kadang saya berputus asa, tetapi saya kecewa dengan sikap kita yang hanya bercakap, tetapi realitinya bila ajak betul-betul pergi, kita nak pergi gerak ni, pandang-pandang belakang kosong, adalah 2-3 kerat. Jadi persoalan Al-Quran itu bukan perkara main-main. Turunnya Al-Quran itu bukan turun melayang-layang. Dipersembahkan oleh Jibril alaihi salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah sebesar-besar mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia. Tidak ada yang lain. Kitab-kitab yang lain ke, hikmah-hikmah yang diberikan oleh Allah kepada para rasul yang awal sampailah junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada tolak bandingnya Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mungkin bahasa saya tadi agak bertegas, tetapi kerana itulah jelas. Kerana bidang yang pertama adalah tentang ilmu. Al-Quran untuk semua jenis ilmu. Saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan, saya bercakap ni untuk apa sebenarnya? Boleh fikir tak kenapalah Masa Bayu ni bercakap tak habis-habis tentang Al-Quran, tentang akhir zaman. Tetapi saya bercakap dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang Al-Quran dan akhir zaman. Saya sediakan tak ni aturan dia? Saya sediakan tak ini cara dia? Saya sediakan tak ini formula dia? Saya sediakan apa? Ini prinsip dia, ini hukum dia. Untuk apa? Untuk tuan-tuan dan puan-puan mula melakukan tindakan kerana dah tersusun. Saya nak buka Al-Quran, payahlah tuan-puan macam mana saya nak susun. Saya dah susun dah. Semua dah susun. Kerana semua bidang ilmu, sesiapa pun tuan-tuan dan puan-puan, apa juga bidang teknologi, bidang elektrik ke, ya, macam sahabat saya tu Faizal Omar, dia bidang elektrik, dia bidang tenaga, ya, dia dalam bidang frekuensi dan sebagainya. Ada juga lagi bidang-bidang yang lain. Tapi persoalannya sekarang ni, bagaimana kita nak mulakan? Maka Masa Bayu dah sedia. Masa Bayu ajak lagi. Tak ada masa lagi nak kita sembang-sembang kosong. Pada Masa Bayu, saya nak bangunkan bidang teknologi berkait tentang angkasa, pesawat. Boleh tak boleh? Datang. Saya akan bagikan formulir di dalam Quran. Masa Bayu, saya nak cerita tentang persoalan perubatan COVID-19, ada tak? Saya akan bagikan dalam Quran. Sejelas-jelasnya dalam Quran saya tunjuk bagaimana ayat yang satu yang kita boleh gunakan untuk menyelesaikan masalah COVID-19. Tapi datanglah, sama-samalah kita gerak. Maka itulah bidang-bidang ilmu yang boleh kita bangunkan, kita kaitkan dengan Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, ilmu tanpa memiliki akhlak, tanpa memiliki adab adalah sesuatu perkara yang akan menggerakkan kita kepada kehancuran yang ada di dunia pada hari ini. Kerana itu Al-Quran, bidangnya yang kedua adalah dalam adab. Apa juga yang kita lakukan dalam hidup kita, kalau kita tidak merujuk kepada Al-Quran, kita berilmu tetapi kita tidak beradab. Hubungan kita dengan anak-anak, hubungan kita dengan isteri, hubungan kita dengan bapa, ibu kita, kawan-kawan kita, dengan majikan kita, dengan ketua kita, dengan orang bawahan kita, pemimpin dan sesiapa sekalipun, ada adab. Apatah lagi hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Mungkin kita nak bercerita tentang hubungan dengan Allah, kita tak nampak. Maka untuk kita faham sama ada hubungan kita dapat kita susun dengan sebaik-baiknya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena buktikan dengan hubungan kita sesama makhluk, hablum minan nas. Baru ada cerita tentang hubungan kita dengan Allah. Kalau hubungan kita dengan sesama manusia pun tidak dapat kita jaga, tidak dapat kita pelihara, adab itu tidak wujud, nak bagaimana nak dijelaskan adab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Al-Quran itu kepada perkara yang kedua adalah adab. Jadi apa yang saya ceritakan kepada tuan-tuan dan puan-puan, jelas apa dia? Oh, Al-Quran ni pertama adalah untuk kegunaan dalam persoalan segala ilmu. Oh, yang kedua sekarang ni, kegunaan Al-Quran ini sebenarnya jelas adalah untuk memperbaiki adab kita. Kerana itulah yang ada di dalam sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu adab dia, akhlak dia, contoh. Kalau kita hubungan kita dengan anak kita, hubungan kita dengan suami kita, dengan isteri kita, dengan ibu bapa kita tidak dapat kita liputkan dengan adab yang mulia, akhlak yang mulia, maka pasti tuan-tuan dan puan-puan, hubungan tuan-tuan dan puan-puan, adab dengan Allah pasti tak akan ada. Kalau dengan sesama makhluk yang boleh kita lihat, yang boleh kita temui dengan secara langsung, tidak dapat kita pelihara, tidak dapat kita praktikkan adab, apatah lagi adab kita dengan Allah, adab kita dengan Rasulullah, adab kita dengan malaikat. Ini semua tak nampak. Dengan yang nampak, adab itu pun tidak dapat kita jaga. Maka di situlah tuan-tuan dan puan-puan, Al-Quran dalam perkara yang kedua pada topik hari ini, dia membawa kita kepada persoalan adab. Kerana kita tidak pelihara adab kita, tidak menjaga adab kita dengan jelas, maka itu yang akan menyebabkan kita jadi manusia yang angkuh, yang sombong, yang sentiasa melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah, biadab, makan rasuah, rampas kuasa, bukan hak dia dirampas, kemudian dipersetujui oleh ramai. Bila ramai setuju, kerana itu adalah satu jalan mudah untuk mendapat kuasa, dia buat. Lalu mereka yang tertinggi pun terima ramai pihak yang setuju. Kenapa? Kerana tak beradab, tak ada hormat menghormati di antara satu sama lain. Jika itu tidak berlaku, harmoni ke tuan-tuan yang hormat? Harmoni ke masyarakat? Bila masyarakat yang tidak beradab, pemimpin yang tidak ada adabnya, pakaian cantik, rupa dah elok, dah molek, rupa macam seorang yang berpegang kepada Islam yang kuat, kukuh, tetapi adabnya tidak pegang, penghormatan kepada perjanjian tidak dimeterai. Inilah dia contoh-contoh yang nyata di depan mata kita. Sama ada kita bersetuju tak bersetuju, masa bayu dah beritahu. Tunggu sajalah saat kebinasaan. Kenapa? Apa juga jalan yang kita lakukan dengan cara yang tidak beradab, sama ada dalam soal kehidupan kita di tempat kerja, sama dalam kehidupan kita dalam keluarga, lebih-lebih lagi dalam kehidupan kita dalam kepimpinan sebuah masyarakat, maka tunggulah kebinasaan akan turun. Bala itu tidak akan mampu kita halang. Letak yang bukan ahli pada tempatnya, binasalah kita nanti. Maka tuan-tuan dan puan-puan, adab tidak akan dapat kita pegang jika tidak ada Al-Quran. Janganlah kita nak cari motivasi sana, pakar motivasi situ, pakar motivasi yang berkait tentang pencerahan jiwa, pencerahan sikap dan sebagainya. Kerana dia tidak akan dapat menyelesaikan apa juga masalah sikap-sikap, akhlak-akhlak yang ada di dunia pada hari ini, kecuali mereka semua kembali kepada Al-Quran. Kerana Al-Quran ada formula yang lengkap, Al-Quran ada jawapan yang lengkap kepada persoalan adab. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, nak memudahkan kefahaman apa yang saya sampaikan ini, kita tidak akan ada adab jika kita tidak berpegang Al-Quran. Itulah paling mudah sangat nak cerita panjang-panjang nanti melalut-lalut pada masa bayu ni.
Tapi biar saya pendekkan kisah ni dengan menyatakan bahawa tak pegang Al-Quran, maka tidak beradablah kita, tidak ada akhlaklah kita. Itu saja mudah nak faham. Jadi kita sangka kita beradab, berakhlak, sehingga kan di dalam Al-Quran jelas, tuan-tuan dan perempuan, dalam perang pun dia beritahu kalau kita berperang, anak-anak kecil, orang tua, jangan kita cederakan, jangan kita lakukan sesuatu yang melukakan mereka, mencederakan mereka. Pokok-pokok yang ada jangan kita musnahkan. Dalam peperangan pun Al-Quran terangkan akhlak dia macam mana. Akhlak, rupanya perang pun ada akhlak. Baca Al-Quran. Ni orang-orang awam pun jangan kita cederakan. Kalau kita berperang dengan musuh, yang berperang itu saja yang kita akan tentang, bukan dengan keluarga-keluarga dia yang kita libatkan. Macam sekarang ni berperang, dibomnya satu tempat, bukannya tentera-tentera yang diserang tu yang musuh dia yang mati, tapi anak-anak kecil, keluarga-keluarga orang-orang tua yang tak ada kena-mengena dalam peperangan tersebut yang menjadi mangsa. Tengok dari Yaman contohnya, apa yang berlaku, berapa ramai yang mati kerana bom. Adakah itu adab? Dan datang daripada siapa? Daripada masyarakat yang mengatakan dia lah pegang Islam, dia yang memegang agama, tapi dia bunuh orang tersuka hati. Adakah dalam Al-Quran yang begitu? Nabi mengajar ke begitu? Kalau Nabi ada pada hari ini, apa yang Nabi lihat? Maka itu yang jelas, tuan-tuan dan perempuan, adab itu kena ada. Tetapi untuk ada adab, kena ada Al-Quran. Tanpa ada Al-Quran, maka masyarakat yang wujud adalah barbarian. Masyarakat yang tidak ada aturan hidupnya. Masyarakat yang hanya berlega dengan soal untung rugi. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Siapa yang besar, dia yang menindas yang kecil. Itu yang berlaku hari ini. Dan kita nak marah. Tidak ada solusi dia. Kerana perkara yang kedua dalam topik kita hari ini, Al-Quran berbalik kepada persoalan adab. Maka apa juga akhlak-akhlak yang ingin kita bina di akhir zaman, maka jawapannya di dalam Al-Quran. Itu perkara yang nombor 2. Perkara yang ketiga, barulah datang tentang soal-soal yang berkait tentang pembangunan-pembangunan yang akan memakmurkan muka bumi. Macam saya katakan, saya dah ajar, ayuh kita gerak, ayuh kita bangun. Anak-anak muda yang duduk bercerita dalam internet nak buat apa? Bangunlah. Kalau dah boleh melakukan begitu tekun, mengkaji begitu banyak konspirasi-konspirasi yang ada di seluruh dunia, buka macam-macam kisah, duduk bersembang lama-lama mengkaji, ini konspirasi ni, ini Freemason tu, ini Freemason ni, Illuminati dan sebagainya. Kalau sampai begitu boleh bercekang mata, menunjukkan sehingga ramai orang suka dengan kita kerana kita membuka begitu banyak rahsia. Dah terbuka rahsia sekarang ni, semua dah tahu. Maka apakah langkah yang kita nak buat sekarang? Maka itu yang masa Bayu beritahu. Masa untuk bekerja, bukan masa nak bercakap lagi dah. Dah betul kita dalam keadaan tertindas, dah betul kita dalam keadaan yang penuh dengan kesempitan, kezaliman. Maka ini bukan masa nak bercakap betul tak betul. Betul ada kezaliman, betul ada kemungkaran, betul ada tindakan-tindakan the hidden hand katanya, betul. Tapi itu nak buat apa, tuan-tuan ada buat. Apa yang boleh kita buat sekarang? Maka masuk perkara yang ketiga dalam Al-Quran, kreativiti. Tuan-tuan dan perempuan boleh menjadi orang yang kreatif dalam bidang yang tuan-tuan perempuan pilih. Kerana dengan Al-Quran kita boleh menjadi intelligent, intellectual, pembina-pembina teknologi, pembina-pembina disiplin-disiplin sains, pembina-pembina teori-teori besar, formula-formula dalam apa juga bidang. Macam yang saya kata tadi, kerana dengan Al-Quran dia akan ada hubungan kepada persoalan kreativiti yang ketiga. Itu yang saya katakan, nak buat bidang apa sekalipun, tuan-tuan dan perempuan, dalam bidang elektrik, ada yang dalam bidang biologi, ada dalam bidang kimia, ada dalam bidang fizik, ada yang dalam bidang penerbangan, ada dalam bidang meteorologi, dalam bidang bahan, dalam bidang perubatan, dalam bidang
apa sekalipun, maka di situ datangnya kreativiti. Maka kreativiti itu ada di dalam Al-Quran. Ada semua formula dia. Saya pernah ada tanya dalam satu majlis di Aceh. Okay, waktu tu dia di Hotel Mekah, Hotel Mekah di Aceh. Dalam satu majlis dengan perhimpunan ketua-ketua ulama seluruh Aceh. Yang saya hadir, saya dijemput untuk memberikan ceramah, memberikan seminar tentang sains Islam dan sains dan pendidikan Islam. Jadi depan saya itu semua adalah ketua-ketua ulama, ketua-ketua dayah ataupun ketua-ketua madrasah lah kalau di Malaysia. Tapi mereka lah ulama-ulama, ketua-ketua kepada pusat-pusat ilmu yang ada di seluruh Aceh. Salah seorang tu bertanya dengan saya, "Tuan, setelah mendengar apa yang Tuan sampaikan ini, saya ada satu persoalan. Bagaimana pula kisah tentang Nabi Allah Sulaiman dan Puteri Balqis yang menceritakan membawa istana Balqis di hadapan Nabi Allah Sulaiman oleh seorang ilmuwan yang ambil masa hanya sekelip mata, belum berkelip mata dah sampai di depan. Adakah dengan alam teologi, adakah dengan Al-Quran, dengan penjelasan Tuan membenarkan perkara tersebut, dan adakah ia boleh dipraktiskan pada zaman ini? Bolehkah ianya dijadikan sebagai satu realiti?" Itu salah seorang ketua ulama itu bertanya dengan saya. Kalau saya bercakap dengan beliau, perkara yang pertama, kita kena beriman dengan Al-Quran. Yang pasti benda itu bukan dongeng. Cerita itu benar. Tidak ada yang bertentang. Itu keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Al-Quran. Maka jawapannya, untuk menjelaskan kepada soalan ini, saya beritahu kepada beliau, jarak yang telah dihitung, difahami, contohnya dikatakan daripada Yaman, katanya dekat dengan Yaman. Kalau dulu ceritakan tentang kisah Puteri Balqis, itu pemahaman ilmuwan tertentu. Kita ambillah contoh, sebagai contoh saja. Jarak sampai ke Palestin lebih kurang 3,000 km. Dalam sekelip mata, sampai dia. Dan saya jelaskan kepada beliau, perkara tersebut telah ada jawapan formulanya di dalam Al-Quran. Malah lebih daripada itu. Maksudnya apa? Bukan jarak itu hanya daripada 3,000 km. Jika kita benar-benar merujuk kepada Al-Quran, alam semesta ini, galaksi inilah perjalanan manusia boleh pergi dalam sekelip mata. Dia terperanjat, maksudnya kita ada keupayaan tu. Bukan kita ada keupayaan tu, Al-Quran dah ada keupayaan tu. Tinggal dibuka, digali, dikaji untuk kita menjalankan sebagai satu implementasi. Maka masing-masing terdiam, masing-masing. Jadi benarlah Kata memang benar. Bukan persoalan benar atau tidak benar, memang ada. Cuma kembalikan hati kita kepada Al-Quran. Itu contoh kisah Puteri Balqis, kisah Nabi Allah Sulaiman yang menggunakan angin, yang Allah berikan kelebihan. Apa maksud di situ? Kisah bahtera Nabi Nuh membina bahtera, itu semua adalah kreativiti. Yang ada dalam Quran boleh membina bahtera yang boleh menampung begitu banyak haiwan-haiwan, boleh menampung suasana gelombang air laut yang begitu, banjir yang begitu besar. Mana datang keupayaan itu? Mesti balik kepada keupayaan dari segi kreativiti berdasarkan ilmu yang telah saya jelaskan tadi. Balik kepada Al-Quran. Maka apa juga kreativiti yang tuan-tuan dan puan-puan fikirkan di dalam diri, nak laksanakan. Tuan-puan, saya nak bangunkan satu sistem yang boleh memberikan kita satu teknologi yang boleh menyebabkan kita bergerak daripada satu tempat ke satu tempat tanpa menggunakan pesawat. Macam kita buka portal, buka pintu, masuk pintu sana sampai ke London. Boleh ke tuan-puan? Boleh tak kita bangunkan satu pintu macam gate, Stargate? Masuk satu pintu ni sampai ke tempat lain dalam masa sebelah aja, masuk sampai ke sebelah dah sampai ke London. Boleh tak boleh? Ni pernah saya ditanya soalan macam tu. Saya
bercakap ni kerana bukan main-main, saya bercakap dengan benar. Maka saya beritahu kepada beliau. Maka kata, Datuk, ini cerita dengan kawan saya lah ya, Datuk, kalau nak faham tentang Al-Quran dengan kreativiti, nanti satu hari nanti kita boleh bersembang, duduk bawa kursi malas, pergi duduk atas bulan, kita tengok bumi. Oh, macam mana tu? Masuk dekat pintu, kita dah sampai kat bulan. Bulan, tengoklah bulan, duduk minum kopi, tengok tengok bulan, tengok bumi. Daripada bulan tu tengok bumi, atau bumi. Lepas tu dah habis minum kopi, kan? Kita masuk balik dalam portal tu, dalam pintu tu, pop, sampai balik kat bumi. Oh, boleh ke macam tu? Dalam Quran ada. Nak tak? Jadi masa Bayu cerita kosong-kosong ke? Masa Bayu pegang Quran dah. Bukan sembang-sembang kosong tu. Itu yang saya katakan. Saya dah ajak, saya dah minta, saya dah panggil, saya dah kata datang belajar. Tapi tak ada yang sambut. Tak ada yang sahut berpuluh tahun saya berjalan. So, satulah, mungkin masa Bayu ni tak terkenal, tak jadi macam Bill Gates, tak jadi macam Elon Musk. Itu dah sihir lah namanya. Nak tunjukkan kepada manusia dengan kehebatan begitu baru nak percaya. Macam kisah Rasulullah, dah tunjukkanlah, belahlah bulan tu. Kalau nak betul-betul kau ni orang yang adalah Rasul, sampai macam tu lah, sampai minta benda-benda yang bukan-bukan baru nak percaya. Saya tak buat cerita bukan-bukan, saya kisah dalam Al-Quran. Wujudnya ilmu universal, wujudnya segala perkara, dan balik kepada kreativiti kita. Semua ada di dalam Al-Quran. Jadi bolehlah kalau kita bangunkan pesawat, untuk kita bangunkan satu pesawat yang boleh bergerak daripada satu tempat dalam masa yang sekelip mata, contohnya. Apa tak bolehnya? Dalam Quran ada. Yang saya masukkan kisah Nabi Allah Musa dengan Nabi Sulaiman dengan Balqis. Ada kan dalam tu kisah tu. Isra' Miraj, dalam satu malam sampai, turun balik dalam satu malam. Percaya tak tu Isra' Miraj? Kalau tak percaya, tak boleh kata apa-apa lah. Maka itulah tuan-tuan dan perempuan, semua ada. Kreativiti itu dah ada dalam Al-Quran. Tapi soalnya nak tak? Kalau nak, jangan cakap nak, datang lah. Jadi inilah tuan-tuan dan perempuan, persoalan yang ketiga. Apa pun yang kita lakukan, persoalan apa yang kita lakukan dalam aspek kita nak membangunkan teknologi, kita nak membangunkan cabang-cabang sains, kita nak membangunkan apa juga pembangunan. Al-Quran ada semua formulanya. Kreativiti apa sekalipun ada di dalam Al-Quran. Kecuali bagi mereka yang tak percaya Al-Quran. Kalau tak, betul ke? Maknanya tuan-tuan dan perempuan, kalau cakap betul ke? Boleh. Tak beriman lagi lah tu. Cepat-cepatlah istighfar, cepat-cepatlah bersyahadah balik, bertobatlah. Kalau berani menyatakan sedemikian, bertobat baliklah. Tu masa Bayu beritahu. Maknanya apa? Dah habis lah tu. Iman tu dah habis lah tu, dah tergelincir jauh lah. Kerana tak yakin, sebab tu dah cari kepada kisah-kisah internet, kisah-kisah magic-magic, ya, kisah ilmuwan-ilmuwan yang bercerita tentang akhir zaman, sembang sampai tu kata sampai kebas punggung, duduk dengar, seronok dengar ni. Lepas tu cerita, dia ni cerita macam ni lah, ni hebat lah bercerita tentang akhir zaman. Habis ke situ sajalah. Tapi bila cerita tentang reality, sebagaimana yang saya katakan, masuk kepada practicality, creativity, bercerita tentang buat pesawat terbang lebih pantas daripada pesawat-pesawat dunia hari ini. Ternganga mula kita, itu cerita dongeng, cerita tak betul. Padahal saya ambil daripada Quran. Tapi cerita yang tak siapa-siapa, tok guru mana yang bercakap tentang zaman yang tak ada jom mangkal, itu benar. Nampak tak? Ini masalahnya. Jadi tuan-tuan dan perempuan, ini bukan nak menuduh kerana ini adalah Al-Quran. Itu yang saya lihat dalam perjalanan demi perjalanan yang ada. Ia berakhir dengan satu persoalan dalam diri masing-masing. Apakah persoalan dia? Adakah tuan-tuan dan perempuan beriman kepada Al-Quran atau tidak? Jadi, jika beriman, Al-Quran ada jawapan dan membawa diri kita kepada kreativiti. Itu yang ketiga. Maka apa yang keempat, tuan-tuan dan perempuan? Penat dah bercakap ni. Hari ni macam agak belaju saya bercakap.
agak tegas saya bercakap, kerana ia mula kepada practicality, bukan lagi bercerita nak memahamkan Al-Quran. Ini nak menggunakan Al-Quran ni. Saya dah terangkan ada tiga bidang, tiga perkara yang perlu kita faham atas kegunaan Al-Quran: ilmu, adab, dah kreativiti. Maka yang keempat, berbalik kepada keperluan ekonomi. Saya banyak kali ditanya dengan persoalan ekonomi Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, ekonomi Islam ni apa sebenarnya? Oh, kita ada bank Islam lah, tuan-puan. Bank Islam akan menggerakkan atas faktor yang akan menghimpunkan kembali keagungan Islam. Tuan, puan, bank namanya pun bank. Siapa yang buat? Tu yang saya katakan tadi, tukar baju je. Sebut perkataan Islam, melompat-lompat dah orang. Oh, ni bank Islam. Ini dah mana dah hukum syarak sebab ada perkataan Islam. Itu je. Dia ikut syarak sebab ada perkataan Islam. Bank Islam. Tapi bank juga. Macam Mutu lah. Mutu dipakaikan baju Melayu. Mutu adalah Melayu. Boleh. Ataupun Acong. Acong pakai apa? Acong lah. Acong tak boleh lah. Amoy. Amoy pakai kebaya. Amoy adalah gadis Melayu. Boleh. Ataupun Mamat. Mamat memakai jubah dan serban. Mamat adalah orang Arab. Boleh. Mulalah Ahmad berjalan. Ana, ante, ana dan sebagainya lah. Tak ada sebut Melayu lagi dah. Tak reti dah. Dia duduk kulu kilir dia berjalan, dia akan sebut je, antai macam mana, ana ni begini. Dia dah tak sebut lagi dah. Saya, awak, tuan, hamba dah tak sebut dah. Sebab apa? Macam tadilah bank Islam. Dah jadi Arab sebab dah pakai pakaian Arab. Dah jadi Melayu sebab dah pakai songkok, pakai tanjak Melayu, dah pakai baju Melayu. Maka dah tak jadi lagi lah bangsa Cina. Dan Melayu pula dah mula jadi pakai pakaian segak-segak, macam Masa Bayu ni. Masa Bayu nak jadi Mak Saleh ni, dah pakai kot. Maka itulah yang saya maksudkan. Balik kepada kisah, berbalik dengan ekonomi tadi, kita letak label-label saja. Maka apakah realiti Al-Quran dengan ekonomi? Kerana tanpa ada ekonomi, tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada kehidupan di atas muka bumi. Manusia perlu makan. Tak kira lah dia kaya ke, miskin ke, gelandangan ke, tetap akhirnya dia memerlukan ekonomi. Dia perlukan apa juga situasi untuk dia pastikan memenuhkan keperluan hidup dia, makan, minum, kediaman. Maka dengan Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan, dia akan mengembalikan ekonomi yang berteraskan kepada keberkatan. Ekonomi yang akan memberikan pulangan kepada semua dengan sama rata berdasarkan kapasiti masing-masing. Bukan macam komunis. Komunis sama rata. Yang bekerja pun dapat sama, tak bekerja pun dapat sama. Tapi dalam Islam, ekonomi Islam adalah atas usaha dia. Manjada wajada. Apa yang dia buat itu dia dapat atas usaha dia. Sebab tu syurga ada tingkat dia. Jadi kita kena faham bahawa Al-Quran akan menyelesaikan masalah ekonomi di akhir zaman. Janganlah percaya sangat dengan cerita-cerita yang bukan-bukan ni. Kawan saya datang jumpa saya, Pal, Islam akan berubah dengan adanya emas. Islam akan jadi satu ekonomi yang besar dengan adanya emas. Kita kena kembalikan emas. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab tu suruh baca, suruh belajar betul-betul. Jangan dengar cerita orang sekerat-sekerat terus buat keputusan. Tuan-tuan tahu tak, Malaysia sendiri, negara Malaysia, nak keluarkan ringgit, tambat dengan apa? Tambat dengan emas. Emas tu kat mana? Dekat Amerika. Kalau tak ada emas dekat Amerika, tak dapat duit ringgit tu. Sebab tu kena belajar betul-betul. Jangan main dengar seorang-seorang tu cakap emas sekarang dikuasai oleh siapa. Tahu tak? Indonesia, tuan-tuan dan puan-puan, adalah sebuah negara pengeluar emas yang besar di dunia. Tahu emas dia siapa punya sekarang? Semua emas, dia pun tambang emas. Di Papua lah, di mana tempat di Indonesia. Ni orang Indonesia faham lah ya. Ni kita nak bagi contoh orang Malaysia yang tak faham-faham ni ya. Orang Indonesia dah faham.
Semua hasil bumi emas daripada Indonesia, di Aceh ke contoh dan sebagainya, dibawa keluar oleh mereka yang telah pun mempunyai kekuasaan dan dibawa keluar. Sebab itu di Amerika tidak boleh keluarkan emas melebihi daripada kadar yang telah ditetapkan. Artinya tak boleh bawa keluar emas. Emas dah dijaga. Kenapa? Mereka pun ahli kitab. Mereka pun tahu satu masa nanti dunia akan berpegang kepada emas. Maka dihimpunkan emas. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan kepada kajian statistik yang telah dikeluarkan, emas banyak di negara-negara barat. Bukan milik mereka sebelum tu, tapi telah dikuasai zaman berzaman. Daripada sejarah-sejarah empayar-empayar yang lama Islam dihancurkan, dia bawa lari, dia bawa keluar emas-emas semua. Jadi bila mereka menyatakan kepada saya dunia akhir zaman emas akan menguasai, ialah kuasailah. Macam sekarang dah kuasai dah. Sebab semua ditambat. Dan tak cukup dengan tambat dengan itu, ditambat pula dengan fiat currency, iaitu mata wang petrol, mata wang petrol dollars ataupun gunakan minyak. Maka semua itu berlaku tuan-tuan dan puan-puan, dan akhirnya hari ini dunia penuh dengan persoalan-persoalan yang tidak adil kepada masyarakat dunia dalam bidang ekonomi. Maka tuan-tuan dan puan-puan, itulah realitinya. Nak bercerita tentang ekonomi akhir zaman, bercerita tentang bagaimana nak memberikan keberkatan, kesamarataan kepada semua pihak, ada dalam Quran. Macam-macam perkara yang telah saya temui. Ada yang cerita tentang emas, ada yang cerita tentang digital currency, ada yang cerita tentang zaman akan datang akan menggunakan digital currency. Yang inilah sebut Bitcoin dan sebagainya. Wujudlah cerita-cerita tentang wujudnya teknologi yang akan merubah. Balik kepada dasarnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya cerita tadi. Ilmunya tu dasarnya daripada mana? Siapa yang membangunkan teknologi itu? Mana prinsip yang digunakan? Prinsip yang tidak ada kaitan dengan Al-Quran. Maka bolehkah kita pegang? Akhirnya tetap akan balik kepada penolakan, kepada realiti. Apa dia? Realiti Allah itu wujud. Saya banyak nak ceritakan dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang berbalik kisah ekonomi ni. Kisah bagaimana akhir zaman dengan ekonomi yang kacau bilau. Penipuan-penipuan dari aspek-aspek yang dikatakan sihir. Tuan-tuan dan puan-puan, ni saya nak cerita tak ada lagi konspirasi. Duit, mata wang ringgit kita tu, mata wang yang ada di dunia hari ni, itu sihir lah. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba buat ujian. Saya dah buat kajian. Apabila kita bawa duit, bagi orang gila pun dia kenal. Orang gila ni duduk kulu kile, kita bagi dia duit. Saya cuba dulu bagi dia duit. Dia nampak, dia ambil, dia sengih. Dia gunakan duit tu. Maksudnya duit tu memang hebat lah sihir dia. Dan kerana duit jugalah keluarga berpecah belah. Kerana duit, sahabat menjadi musuh. Dan kerana duit, maruah digadaikan. Dan di situ datangnya sistem-sistem perbankan, riba. Yang saya kisahkan dulu bagaimana kisah Ottoman yang telah jatuh musnah kerana riba. Kerana apabila kita sebut saja sistem currency, sistem kewangan monetary, sistem yang berbalik kepada agenda-agenda daripada pertubuhan-pertubuhan yang dikuasai oleh mereka-mereka yang tidak bertauhid kepada Allah, apa lagi yang nak difahamkan? Dah tentu tak bertauhid kepada Allah. Faham sajalah. Maka apa yang nak saya sarankan kepada tuan-tuan dan puan-puan? Ini Masa Bayu nak sarankan. Saya nak sarankan kita kembalikan ekonomi Islam. Macam mana nak kembalikan ekonomi Islam? Bacalah Quran. Ada dalam Quran. Dah ada, dah wujud dah. Sebab tu saya kata saya ajak ulang lagi, saya ajak. Ada tak ekonomi Islam Masa Bayu? Kalau saya ajak tu rasanya ada tak? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, banyak sangat saya nak cakap. Nanti bila saya cakap lebih-lebih, dah rasa macam riak, angkuh. Sedangkan hakikatnya tuan-tuan dan puan-puan, topik yang saya sampaikan pada hari ini adalah topik atas diri kita, yang kita nak laksanakan, yang perlu kita laksanakan.
Maka untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, Al-Quran adalah jawapan kepada persoalan ekonomi kita di akhir zaman. Selagi kita tidak berpandukan kepada Al-Quran, maka janganlah kita terpengaruh dengan kisah-kisah label-melabel ni. Sistem perbankan Islam, sistem insurans Islam, semua sebut Islam. Tetapi bila lihat pangkalnya, bila lihat cara hitungannya, kemudian dimolekkan pula oleh mereka-mereka yang dikatakan ahli, maka masyarakat pun tersihirlah dan terima, enggih sajalah, benarlah ini. Oh, ni ahlinya ni, ahli perbankan Islam ni yang membuat cerita ni. Ni orang-orang yang dah memang handal, memang tahu tentang syariat dan sebagainya. Tapi masih berteraskan sistem perbankan itu perlu diberikan kelulusan oleh pihak yang pangkal sekali. Siapa pihak yang pangkal? Tu non sana, World Bank, non sana di New York, Federal Reserve dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dengan Masa Bayu tak boleh nak kona-kona Dengan Masa Bayu tak boleh nak sembang-sembang yang bukan-bukan. Masa Bayu pegang pada satu saja, Al-Quran. Untuk itu tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, bapa-bapa, ibu-ibu, rumusan kita pada hari ini adalah tentang Al-Quran itu teman sejati kita. Al-Quran itulah cahaya menerangi apa juga perjalanan kita. Dah saya terangkan bagaimana semalam hukumnya. Maka hari ini saya menjelaskan pelaksanaannya kepada 4 perkara dalam hidup kita. Iaitu dalam bidang keilmuan, yang pertama dalam bidang persoalan adab akhlak, yang kedua, yang ketiganya membangunkan teknologi kreativiti, yang keempat memakmurkan muka bumi dengan ekonomi yang mana tidak ada lagi manusia yang terpinggir, yang tidak ada lagi kemiskinan walau di pelosok mana sekalipun. Untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, fikir-fikirkanlah, renung-renungkanlah apa yang telah Masa Bayu sampaikan. Nak suruh Masa Bayu tersenyum selalu dah macam orang tak betul. Kalau dah benda tu serius lah, saya kena beritahu. Nak bercerita tentang benda yang menggelikan hati, sentiasa menggelak, ketawa, itu bukan cara Masa Bayu. Masa Bayu boleh tersenyum perkara-perkara yang jelas dan nyata. Tetapi perkara yang azab, ngeri, takut, takkan nak senyum. Supaya kita tersentak, bangun, bukan keras, tegas, ya. Jadi untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana yang telah saya jelaskan tadi, segala-galanya berbalik kepada diri kita, ya. Diri tuan-tuan dan puan-puan. Saya hanya menyampaikan, saya tidak mampu memberikan apa-apa jaminan, tidak mampu memberikan janji-janji bulan bintang. Tapi saya mampu memberikan tuan-tuan dan puan-puan pedoman yang jelas nyata bagaimanakah kehidupan dapat kita lalui dengan kebaikan, keharmonian sehingga kembali kepada Allah. Maka jawapan yang jelas nyata itu ada pada tangan saya, iaitu Al-Quran. Tidak ada yang lain. Maka itulah saja caranya dan itulah saja ketentuannya. Untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, saya sudahkan dengan satu rangkap kisah, iaitu arnab dan rusa berjalan sama-sama. Mereka adalah makhluk Allah di atas muka bumi seperti mana kita. Tetapi arnab makanannya lain, rusa makanannya lain. Tapi atas satu ketetapan, mereka berdua adalah mangsa kepada yang lain. Iaitu sama ada manusia, sama ada haiwan-haiwan pemangsa yang lain. Maka untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, kita yang memilih sama ada kita menjadi arnab, rusa, ataupun kita yang akan menjadi pemangsa. Jika tuan-tuan dan puan-puan ingin hidupkan keharmonian sebagaimana arnab dan rusa yang berjalan tanpa ada gangguan, ataupun bersedia untuk tiba masanya akan diterkam untuk dijadikan makanan, maka Masa Bayu berpesan lagi, jangan sekali-kali Al-Quran ditinggalkan, kerana kisah arnab dan rusa bukan kisah hanya dalam cerita, itu kisah yang nyata kepada mereka-mereka yang menolak hakikat, iaitu Al-Quran adalah segala-galanya dalam kehidupan manusia. Saya Masa Bayu, Assalamualaikum, dan sampai kita bertemu lagi.